إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل العشرون ببيان الخلوة والعزلة، وهي على وجهين ظاهر وباطن. فالخلوة ظاهرة أن يعزل نفسه ويحبس بدنه عن الناس لئلا يؤذيهم بأخلاقه الذميمة، لترك النفس مألوفاتها ويحبس حواسها الظاهرية ليفتح الحواس الباطنية بنية الإخلاص والموت بالإرادة ودخول القبر، ويكون نيته بذلك رضاء الله تعالى ودفع شر النفس عن المؤمنين والمسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه وكفه يعنيه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: سلامة الإنسان من قبل اللسان وملازمة الإنسان من قبل اللسان وكف عينيه عن الخيانة والنظر إلى الحرام، وكذا كف رجليه وأذنيه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان، إلى آخر الحديث. ويصل من زنا هذه الأعضاء شخص قبيح بصورة خبيثة ويقوم معه يوم القيامة ويشهد عند الله تعالى عليه ويأخذ صاحبه ويعذبه في النار، فإذا تاب منه وحبس نفسه كما قال الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، تبدل صورته إلى صورة أمرأة مليح من غلمان الجنة وينجو من شره. Pasal yang ke-20 ialah menyatakan khalwat dan uzlah. Khalwat dan uzlah itu terbagi dua. Satu zahir dan keduanya batin. Maka khalwat zahir ialah seorang manusia mengasingkan diri, mana diri yang zahir badan ini, ya, daripada bercampur ikhtilat dengan manusia dengan beberapa sebab dan tujuan syar'i, dan menahan badannya daripada manusia, mana daripada bercampur ikhtilat dengan manusia. Tujuan dia ni, ini tujuan dia nak di alla yu'azziyahum, agar ataupun supaya tidak menyakiti orang lain dengan akhlak yang buruk, ya, di Allah supaya tidak yu'azziyahum, supaya tidak menyakiti akan mereka itu dengan akhlaknya. Akhlak apa ni? Akhlak syakh seorang tadi. Jadi supaya tidak menyakiti
mereka itu dengan akhlaknya akhlak nas. Supaya perangai manusia tidak kena kepada dia perangai yang tak elok. Dia ada dua tu. Supaya perangai kita yang tak elok tak kena kat orang. Satu makna perangai orang tak elok kena kat kita. Itu makna. Itu satu. Yang kedua, dengan kita uzlah ni meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsu. Sebab benda ni semua ada rukun-rukun dalam suluk ni. Ya, dalam suluk semua ada rukun. Kita mengasingkan diri tujuan apa? Kita terlibat dengan benda tak baik dan kita tidak membawa benda tak baik ke orang. Satu. Kemudian yang kedua, blok nafsu ni. Akan banyak, tak boleh. Jika banyak, tak boleh. Kita blok ni. Supaya menghasilkan limpahan daripada Allah Ta'ala. Dan meninggalkan kesenangan-kesenangan. Itu makna ditarkin nafsi ma'lufatiha. Segala kesilapan dia kita buang. Dengan kadar mana kita buang persen nafsu tadi, kadar itulah kelazatan kita dengan Allah Ta'ala dapat. Kesenangan dengan makhluk kita buang, kadar itulah kesenangan kita dengan Tuhan. Kita dapat persen dia. Kesedapan dengan makhluk itu kadar persen kita buang, kadar itulah kesedapan dengan Allah Ta'ala diberi. Dan meninggalkan amal buruk yang zahir. Dia meninggalkan mana amal buruk yang zahir, hawasyah az-zahiriyah. Tujuan dia apa tu? Terbuka dengan niat yang ikhlas tadi. Ya, maknanya dia menahan hawas tadi az-zahir, liyaftahal hawas al-batin. Itu sebenarnya. Ini tak cerita habis ni. Mana kita sekat segala kehendak yang zahir, kesedapan zahir, liyaftah la hawas batin. Kita tutup anggota zahir, terbuka anggota batin. Macam kita tutup mata zahir, terbuka mata dalam. Bila tutup kesedapan zahir, kesedapan batin terbuka. Kesedapan zahir dengan makhluk, kesedapan batin dengan Khalik. Tidak antara kita suluk, kita uzlah, niat dengan pasang. Tujuan kita untuk kita mendapat kesedapan dengan Ta'ala. Kalau dia bersuluk, dia tak dapat sedap Tuhan, suluk dia tak ada hasil. Bulan suluk, tak suluk, lupa. Dia kena tahu matlamat dia. Bila matlamat dia, kita tengok persen kita tu. Naik tak benda tu. Dalam suluk ada hasil lah benda tu. Kalau dapat, maknanya, Alhamdulillah, suluk dia berhasil. Macam pergi haji lah. Bila balik ada perubahan. Tanda haji dia, dia terima. Makbul. Kalau balik tak ada perubahan, kalau pendek juga. Pakai songkok haji, tapi kalau pendek. Kalau pakai songkok pendek, tak berubah. Songkok haji, sebab sudah pergi haji. Nanti dipanggil haji. Jadi haji ketutul. Dekat Sarawak, Sabah. Kalau pendek, pakai songkok haji. Kata pakai songkok pendek. Apa songkok haji ni? Songkok haji kena sudah pergi haji. Wah, dia pergi haji nak ambil songkok putih. Songkok putih bagi kena salih banyak. Dia macam songkok dia. Allah. Jadi meninggalkan amal yang buruk yang zahir agar indera batinnya terbuka. Situ terjemah macam tu. Agar tu. Mana semoga indera, mana panca indera yang batinnya terbuka. Tu mana liyaftaha hawasul batinnya. Semua tu dengan niat yang ikhlas, biniatin ikhlas habis. Kemudian mati dan masuk kubur. Ya, kita latihin tu. Dengan kepasrahan, ya, niat harus dengan niat mencari keridaan Allah Ta'ala semua tu. Orang dulu kalau dia dengan kubur lah sebab kita mati maknawi, dan kita bayangkan mati dalam sudut kan. Dan menjauhkan keburukan diri, mana nafsu dia, daripada mukmin dan muslimin, mana yang dijauhkan ya Allah, akan benda tak elok kepada nafsu dirinya daripada mukminin dan mukminat. Sebab beramal dengan hadis al-muslim man saliman muslimuna min yadi falisani wa falisanahu aman layan. Mana muslim yang sempurna adalah manusia yang orang lain selamat dari tangannya.
Sebab bila dia dah bercampur dah berulat, tak ada kacau orang. Dan lidahnya pun tak ada cakap dengan orang. Serta menjaga lidahnya dan kata-kata yang tidak berguna. Sebenarnya suluk semua rukun dia cantik. Satu. Yang kedua sabda Rasulullah SAW tu, salamatul insan min kibalil lisan. Selamat seorang tu bergantung pada pengendalian lidah. Lidah dia bercakap baik, lidah berzikir baik tadi. Kalau lidah dia mengumpat, mata orang, melaga orang, makin lama makin rosak tadi. Ya. Dan celakanya manusia pun bergantung pada lisan juga. Itu sabda Rasulullah, salamatul insan min kibalil lisan. Wa malamatul insan, celaka insan tu pun min kibalil lisan juga. Di pihak lidah. Dan benda yang paling bahaya sekali dalam bab asbabur rida ialah alisan. Ya, sebab boleh rida oleh murtad di antara perbuatan niat dan di antaranya percakapan. Bercakap benda-benda yang merosakkan akidah, rosak. Juga menjaga dua matanya dalam uzlah, dalam suluk, kita mata jaga. Tak senang kan? Perempuan tak nampak. Daripada khianat, daripada melihat yang diharamkan, serta menjaga kedua kaki daripada telinga. Itu faedah kita uzlah, kita berhalwat, kita bersuluk, nanti ada faedah besar. Semua itu beramal dengan hadis Rasulullah SAW. Kemudian sabda Rasulullah SAW lagi, faqala alaihi salatu al-ainan tazniyan. Dua mata kita ni berzina. Daripada zina anggota badan, kaki berzina, tangan mana berzina benda keji. Bila lihat benda haram, mana mata itu berzina. Bila bercakap benda haram, mana mulut itu berzina. Dan zina paling besar zina farad, itu maklum. Akan menimbulkan manusia yang buruk seperti rupa orang Habasyi. Yang akan rupa seperti orang hitam. Dan dan akan bangun pada hari kiamat yang disaksikan di hadapan Allah Ta'ala dan mengambil teman-temannya serta diseksa di dalam neraka. Sebab maknanya mata semua dia akan jaga. Kata Abang Musyrik itu pesan 7 anggota. Itu kitab semua tadi. 7 anggota. Kita tahan lidah kita daripada bercakap berita elok. Telinga daripada mendengar benda yang dilarang. Mata daripada melihat benda yang ditegah. Kaki tangan semua. Kemudian kita bantai dengan zikir, hati kita kekalkan menghadap dia. Yang lain ni buat tak perasan ni. Satu hari tuan-tuan buat, dunia ni buat tak perasan ni. Kita perasan dengan dia. Tengok ni, berubah. Cepat dia berubah. Lazat ibadat dia ni macam. Ya. Kita buat tak perasan dengan makhluk, kita timbulkan keperasanan tinggi dengan Tuhan. Terasa dia, dia macam dia lazat. Kena anggota jangan bagi dia rosak. Jaga. Jangan lihat benda haram, jangan dengar benda haram. Tengok cepat dia naik. Dan jika dia bertaubat dari menjaga dirinya, maka akan masuk pula, ya. Masuk pada firman Allah Ta'ala. Iaitulah apa firman Tuhan, wa nahan nafsa 'anil hawa. Yang mereka menyekat nafsu daripada kehendak-kehendak nafsu dia. Maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang menahan diri daripada keinginan hawa nafsu, maka sungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Sebab dia tahan nafsu, bermakna dia bertahan daripada benda yang keji, kotor. Nafsu ni menyuruh ke arah kotor. Maka kotor tak layak dengan syurga. Syurga tempat bersih. Maka nak bersihkan jiwa, tahan kena nafsu. Dia boleh blok nafsu dia, jiwa dia akan jadi bersih. Maka akan digantikan rupanya dengan rupa yang elok dan manis. Kalau atas dunia dia hitam legam pun, besok akhirat dia putih cantik. Ya, rupa cantik, rupa hebat dan sebagainya. Handsome. Bila dia apa? Dia cantik amalan dalaman dia. Cantik amalan dia. Kalau atas dunia dia cantik, jadi amalan dia kotor, syirik dengan Tuhan, besok hitam legam di bakau neraka. Gantung. Maka akan digantikan rupanya dengan rupa yang elok dan manis. Walhasil kita cari reda Tuhan je lah. Dari reda Tuhan, Tuhan tahulah benda itu. Dia akan beri dengan sehebat-hebat benda yang kita tak pernah nak jangkau, tak pernah lihat, tak pernah dengar. Terima besar. Seelok-elok pemuda-pemuda syurga, dan selamatlah daripada segala keburukan dia. Ya, mana dia dapat
Gilmanil jannah. Lebih syurga itu hebat. Yang menjaga tu apa? Menjaga benda semua ni khalwa. Khalwa wal uzlah. Sebab dia suruh kita apa? Akhir zaman banyak itu. Ya, pada apa dengan dalam apa kan minhaj Imam Ghazali kita apa? Idza kita dengan bilkut ila antamut. Hadza zaman zaman sukut wa luzumul buyut wa rida'u bilkut ila antamut. Hadza zaman, ini zaman ni zamannya apa? Imam Ghazali. Hebat-hebat lagi tu. Wadi berlambak lagi tu. Ya, dia kata hadza zaman zaman sukut. Ada zaman supaya kita banyak berdiam diri. Apa maksud diam diri? Diam daripada bercakap, membuat kenyataan yang tak betul. Bahawa ini banyak bercakap tak betul. Fitnah lah macam-macam, ulama' di fitnah. Mana zaman untuk berdiam diri. Diam daripada mana? Diam daripada benda yang tidak memberi faedah dan dilarang. Ada benda yang disuruh jangan didiam. Benda mungkar dengan tegar. Kalau tidak, as-sakin anil haq syaitanul akhras. Orang yang diam tak menegur kebenaran itu syaitan bisu. Ya. Jadi maksud dia, kesimpulan dia, kita guna lidah hati jaga betul-betul. Guna pada baik. Yang guna pada benda hidup. Zaman-zaman disuruh. Waluzumul buyut, dan lazimkan duduk di rumah. Kata Imam Ghazali, lazimkan duduk di rumah. Ya, kecuali tempat-tempat yang disuruh kita pergi. Masjid, surau, bersembahyang jemaah, majlis ilmu, majlis kebajikan, buat kerja Islam dan sebagainya, itu disuruh. Yang lain tak pakai Islam, kait dengan nafsu, potong buat. Duduk di rumah lagi baik. Daripada bersepah tepi jalan. Luzumul buyut. Waridha'u bil qut, dan ridhalah dengan al-qut. Apa qut? Makanan sekadar saja. Untuk makanan mengenyangkan pada zahir. Sedap apa itu tak digalakkan. Ya. Sampai bila kita kena sabar? Ila antamut, sampai kamu mati. Barulah kamu selamat. Maka benda ni ada dalam apa ni? Dalam khalwa dan uzlah. Ya, senang buat benda. Ya, kalau ada bercampur tak uzlah, bercampur macam habis kawan-kawan terik kan, orang terik ni hanyut. Habis hancur sepai tu. Aku zaman sahabat paling penting. Silap sahabat itu balik. Allah. Maka akan diganti rupanya dengan rupa yang elok, yang manis, elok-elok pemuda syurga. Dan selamatlah daripada segala keburukan dia. Walaupun dia tadi ni hitam legam ni, besok dia jadi sana, besok puak putih melepak cantik. Bila sebaliknya, atas dunia yang hebat, handsome dia ahli maksiat, kafir, hitam legam ni. Buruk-buruk rupa pula. Tak rupa orang lah tu, macam rupa dia. Wa kana khalwatu hisnuhu minal ma'asi. Itu sebenarnya nak khalwat. Kena hasil benda tu. Fayabqa amaluhu salihan wa yakunu muhsinan. Qala Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa kana hisnun. Ya, khalwat adalah benteng. Hisnun, husun jamaah ni. Sebab kita ada baca kan, baca husun tapi benteng lah. Ya, benteng. Ataupun dia panggil pagar, benteng. Untuk apa? Membentengi iman kita. Baca ayat-ayat husun, semua ayat yang menunjukkan kebesaran, keagungan, kehebatan dan tempat kita bersandar dengan Allah Ta'ala. Jadi panggil hisnun ataupun kalau jamak husun. Benteng. Khalwat tu benteng. Kan? Islam kata masuk mana? Mana masuk benteng. Kan? Macam pelik-pelik sikit kan? Masuk suluk, gimana suluk? Masuk benteng 10 hari. Benteng mana pula? Pening betul. Kan? Dah, hadis sifat 20 dia pening, kita dengan sifat apa? Sifat 13. Wah, ni pula ni kawan muktamad. Puasa syari, sifat 13. Pening kepala kan? Orang kata sifat 20 pula. Kata bila aku 13 pula. Majlis ilmu, majlis taman syurga. Lagi mana taman syurga? Wah ni ya dia. Tengok dalam hadis dia. Anak bercakap semua bersandarkan hadis. Wah dia terperanjat dan masuk suluk ni, masuk benteng kita ni. Khalwat uzlah ni ialah hisnuhu minal ma'asi. Benteng bagi seorang daripada maksiat. Kita masuk suluk, mana benteng maksiat. Jangan dalam suluk kita penaja maksiat. Dia orang mana seorang orang mengumpat, kau pula rosakkan suluk. Orang nampak cantik tu kan. Jangan rosak.
Ya, sungguh cantik, betul-betul benteng daripada maksiat zahir dan batin. Dan amalan ini menjadi amalan yang saleh. Bila berusia apa? Saleh lah. Fayabqa amaluhu salihan. Maka kekallah amal dia amal yang saleh nanti. Bahkan dia dapat mencapai darajat muhsin, ya. Wa yakunu, dan adalah ia muhsinan, orang yang duduk makam ihsan. Itu faedah khalwah. Sebenarnya faedah khalwah membentuk seorang masuk dalam makam ihsan. Itu penting sungguh. Dalil mana? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Orang yang mengharapkan ingin bertemu dengan Tuhannya di akhirat besok, hendaklah dia melaksanakan amal yang saleh. Amal saleh mana? Amal yang bersih daripada maksiat, yang duduk dalam kubu dia. Itulah cantik. Dan tidak boleh menyekutukan, jangan disyirik ibadat dengan satu pun. Bukan kerana surga, bukan kerana lain neraka buat ibadat, tidak. Semata-mata mencari keridaan Allah Ta'ala. Bahkan ia dapat mencapai darajat muhsin, makam ihsan itu nanti. Habis. Itu khalwat zahir. Wa amma khalwatul batin fahiya an la yadkhula fi qalbihi min tafakkurin nafsaniyah wa syaitaniyah, misal yaitu mahabbatil makulat wa masyrubat wa malbusat. Semua tu dalam sudut semua ada kan. Semua ada ni. Ulama dia tahu dia cara ni. Nak kurangkan makul makanan, minuman. Ini yang balik suluk buat gemuk. Masuk suluk kurus, kalau suluk gemuk montel. Wah, ini kan suluk dia menyodok. Sebab suluk makan 1/6 kita. Ini lagi tambah saya. Bagus. Selera saya tu. Berkat makanan suruh. Boleh barang kena makan. Dia titik kan. Sikit. Kena sedikit kan makan. Qillatu ta'miyal ibadah. Sedikitkan makan adalah ibadat. Iza aqallur rajul atuma mulia jawfu nuran. Dia seorang sedikitkan makan, dipenuhkan batin hati dengan nur. Itu tujuan kita suruh. Sikit-sikit kan. Banaklah ajar nafsu ni. Kau keluar kau mentemerang. Kau kaki barang kaki makan. Sumbat dalam kau ambil kau. Kita ajar dia. Wa malbusat wa mahabbati ahli wa iyal. Semua ni kita sekat tuan-tuan, ya. Wal hayawanat, ya, kal faras. Ya, wa nahwi. Wa misli riya wa sum'a wa syuhra. Semua dalam luar suluk nikah hadwat macam-macam ni ada ni. Cukup lengkap medan ni tu. Kita masuk je semua tu terpotong. Kita kawal. Itu tujuan kita nak blok ni. Ila asyuhrah afatun wa kullu ma yatamannaha wal khumul rahatun ma yatawaqqaha wala yadkhulu fil qalbihi bi ikhtiyarihi al kibr wal ujub wal bukhl wal hasad wal ghiba wa namima wal hikd wal qahru wal ghadab, semua bang wa ghair zalik min az zamaim. Fa iza dakhala fil qalbi al khalwati min hadhihi az zamaim fasadat khalwatu. Pada khalwat, jaga masuk benda ni, gosak suluk itu. Masuk riak, masuk ujub, masuk. Sebab kita zaman suluk, jalan pun dia tunduk. Sampai jalan kita pun pandang kaki kita, pandang jari kita. Pandang Allah. Dia tunduk. Biar sakit tengkuk ni. Sebelum ni dalam longak ke langit, dia tunduk. Nak ajar nak suruh, nak patah ni. Dia rasa bahawa dia boleh kenal Tuhan dia. Sebab bila patahkan nafsu, jiwa kita bersih. Bila jiwa bersih, hati terang. Bila hati terang, mudahlah menghadap Tuhan. Cermin dah terang, suruh ke mana dia masuk. Bila hati dah terang, mana dia pandang, nampak kebesaran Tuhan. Sebab zikir dalam tema Allah, 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 lagi sedap laju. Fa iza dakhala fil qalbi khalwati min hazihi zamaim fasadat khalwatu wa qalbuhu wa ma fi qalbi Allah min a'mali salihat wal ihsan wa baqiya al qalb bila manfaati nabil kama qala ta'ala innallaha la yasluhu amalal mufsidin. Allah
Kemudian wa kullu man fi qalbihi min hadhihi al-mufsidat fa huwa minal mufsidin. Wa in kana fi zahir suratul muslihin. Takut nanti. Kalau zahir nanti macam orang saleh tapi dalam besar. Artinya khalwat batin. Tadi zahir ni batin. Tidak boleh dimasuki oleh fikiran-fikiran bangsa nafsu. Kita masuk je khalwat suruh je, unsur nafsaniah semua kena buang. Kena buang habis. Sebab dia nak menghadap. Kan? Kalau tidak tak nampak, tak terbuka hijab. Habis. Dan bangsa nafsu dan bangsa syaitan semua tu. Amalan syaitan nafsu kita perangkap, ikat kemar-kemar, buang dia. Seperti menyenangi makanan tu. Menyenangi apa? Menyenangi kasih. Termasuk menyenangi kasih, mahabbah. Kasih mahabbatil makulat, kasih kepada makan, wal masyrab, minuman, masyrubat. Itu maksud dia. Seronok, senang, suka, kasih pada makan, minum, pakaian, mencintai keluarga, kan? Suruh dia mau khabar aku. Apa dia ingat rumah dia? Dia mesti sampai rumah sikit perut. Orang rumah banyak orang akal lah kat perut. Hospital. Balik tu anak adik apa, rumah sikit perut. Orang kena akal dengan bini. Macam-macam kan. Sahabat saya suruh dekat apa? Dekat Babu Salam. Kan? Telefon kena tinggal. Kebetulan pula masa rumah dia telefon, tak silap bini Tok Guru angkat. Siapa ni? Dia kata dari Malaysia. Oh, nak cari siapa? Ni Pak. Oh, bapaknya sedang beramal, jangan diganggu itu. Bini Tok Guru cakap, elok tadi orang perempuan telefon kan bini dia. Bini pula dengar suara perempuan ini bini Tok Guru siapa dia gitu. Wah, lagi dia pening tu sini. Bapa sedang beramal, jangan diganggu gitu. Allah. Orang nak zikir 10 hari pun heboh. Yang duduk 10 hari tak ada kisah. Minuman, pakaian. Cuba kalau laki dia kena kursus 2 minggu. Wah, siap usul baju. Bapa nak naik gaji, nak minta kedara ke je. Dapat nafsu kan, duit banyak, nafsu dia sukalah, gemuk nafsu dia. Wah, siap usul baju. Siap bang, dah siap bang, dah siap. Semua dah lengkap. Wah, nak masuk sulu. Berapa lama no? Macam-macam pada Bagal bin Himar. Habis. Dan minuman, pakaian, mencintai keluarga, binatang kan. Sebab tu kena lepas sampai binatang. Jangan ada tanggungjawab dengan dia. Dan kuda, kalau kan kereta kan. Masuk suruh, kereta pun ambil 2 hari kejap dengan handphone. Kita aku baru lagi. Dia tanya-tanya nampak kereta banyak kacau. Seperti riak, ini dalam pula ni. Sum'ah, kemasyhuran, macam-macam lah. Semua penyakit-penyakit ni kita tutup sebat dia gesik dalam sudut. Ini yang betul. Lepas tu kita sulung kita perhati dah, ni dah keluar tak dalam perut aku ni benda ni. Dah keluar alhamdulillah. Akan ada rasa lah tuan cepat kelazatan dengan dia pula. Dan kemasyhuran, habis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kemasyhuran dan angan-angan yang mengarah kepadanya. Allah. Itu dia kata apa? Sedangkan tidak ingin mencintai kemasyhuran dan segala sesuatu yang mengarah kepadanya, kepada kemasyhuran itu adalah kesenangan. Kita tak ambil benda tak nak masyhur, ada apa? Senang. Orang yang tidak mengambil banyak, dia tak akan cedera banyak bila jatuh. Orang naik pokok tinggi jatuh parah kan. Kalau dia gendah jatuh terkehit sikit boleh urut. Yang naik tu tinggi, bila hilang pun dah pening balik. Sebab tu jangan tambatkan hati dengan makhluk. Tambatkan dengan dia, baru dia selamat. Habis. Kemudian kama qala alaihi wasallam, al-kibru ujub yufsidanil iman. Hasad, ujub, kibir mufsadi itu merosakkan akan iman itu. Habis. Wallahu a'lam. Ya Karim, ya Allah. So 36.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ma'arif rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu jika seorang mendakwa sah jual belinya gitu. Seseorang mendakwa bahawa jual beli dia sah. Dan yang seorang lagi kata tak sah. Dia berlawan. Seorang kata sah lah. Dia mana tak sah lagi. Misal, seperti kata adalah mengandung pada akadnya atas syarat yang fasid. Apa hukum ni? Seorang kata sah, dia kata tak sah lah, akad kita ni rosak ni kata. Jawab. Maka dijawabnya, hendaklah kita suruh akan yang mendakwa sah akad itu bersumpah. Maka dibenarkan dakwanya. Sebab apa? Kerana adalah pada zahir, adalah asalnya sah akad. Dia akad pada ghalib. Nak akad jual beli. Tiba-tiba ada kata ni apa tak sah ni. Ataupun ada tak sebut huruf ke kan. Aku terimalah nikah. Wah. Kan? Orang nak sebut betul dia nikah. Pedas tu betul-betul sebut. Orang nak sebut nikah betul, dia nak tu. Dia jenis wah-was kan. Wah, dia wah-was sampai akad nikah pun wah. Dengar tu kali. Sekali lagi tu. Tak apa, nikah. Wah, betul-betul nak sebut. Mahrat. Dia kan mabuk betul ni. Macam-macam tu ni. Wah-wah jaga ni biasa yang tak betul kan dia pakai. Kan? Dia wajib iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Yang tak betul kan boleh pakai. Dia kena akal dengan syaitan. Ihdinas sirat, ujung ihdinas sirat. Yang tu dia pakai. Yang dengan sin tu dia pakai, dengan sad dia tak pakai. Jaga dia. Macam-macam ni. Kalau sini kembali pada asal, istisabul asli. Mana asal akad sah-sah dah lah. Tapi sumber dia sumpah je lah. Suila radhiyallahu anhu jika ada seorang mengembalikan akan mabek, makna barang jualan mabek, yang tertentu, makna mabek yang maksus, lagi maknanya ma'aib, mu'ibun, maknanya aib, yakni dakwanya ada aib pada engkar yang menjualnya, bahawasanya ia mabek yang ada jual itu, apa hukumnya? Dia seorang dikembalikan mabek yang tertentu, dakwa dia ada aib, dikembalikan pada engkar yang menjualnya, ya, bahawasanya mabek itu ada jualnya itu, ya, engkar bahawasanya mabek yang ia jualnya itu, apa hukum? Dia ingkar. Dia kata, bukan, ni bukan saya punya ni. Bukan saya jual ni. Atau dia ingkar, mana ada aib baik tadi. Maksud dia berlaku kecanggahan tu. Jawab dia apa? Tadi ngaku tak sah. Yang jual kata sah dah. Sebab dia nak jual, yang dia kata tak sah. Kan yang ambil duit beli. Pakai yang jual, sumpah je. Yang ni pula dia balik. Dia ingkarkan mabek tu ada aib, dia nak pulang. Maka jawab. Maka dia suruh yang menjual tu sumpah. Ya, sebab dia ingkar kata, tak ada. Sumpah bahawasanya bukannya ia yang dijual. Itu bukan barang yang saya jual ni, barang lain ni awak bawa ni. Kan? Maka dibenarkan dakwa. Ya, menjual tu hak dia punya barang, dia tahulah. Dia benda-benda je dia kena tahu. Sebab bila berlaku macam ni, hukum dah ada kena sumpah. Dia tak lawan. Kan dia dengki rawat kepala dia. Dan kita ada hukum dah khas dah. Kita dia suruh sumpah. Jadi ketika tu orang jual beli, dia kena awal. Dia dah tahu hukum kan. Nak beli, dia kena semak lah tu, betul. Kemudian su'ilah radhiyallahu anhu, apa hukumnya jika didapat yang membeli umpama minyak, maka didapatnya ada tikus mati dalam macam-macam. Bukan-bukan tiada tikus mampu dalam tu. Macam nak buat, kan? Maka dikembalikan kepada baik, mana yang menjual. Maka berkata, ia baik, tikus mati ini adalah dalam benjana engkau. Ya, hai yang membeli, itu bekas awak tu, bukan saya tu.
awak dah tuang tempat lain ni kan. Ada bertengkar itu pula. Dan berkata yang membeli tetapi di dalam bejana engkau. Ini kau punya bejana ni, kau tak nampak dia cap ni. Wah, dia bertekak kan. Masing tak percaya. Buat helah. Hai yang menjual ni, awak punya ni apa hukum dia? Maka dijawabnya, adalah hukumnya kata si baik dibenarkan kerana adalah tikus, maknanya bersentuh dengan minyak di dalam bejana yang membeli itu terlebih hampir daripada bahawa ada bersentuh ia dalam bejana yang menjual dahulu. Hampir dekat kan. Kau tidak takkan kau beli tu, kau tak nampak tikus dalam tu. Jadi dia pakai kan, cakap penjual. Sini mana pembeli kena jaga ni. Kalau benda-benda macam ni dia kena siap lah. Kalau bawa pun dia kena apa. Ni hukum dah dia. Kena berhati-hati lah. Kalau tidak kan nyanyi penjual. Kan? Semua paling tak tikus mana masuk ni pulang kawan ni. Boleh tikus mabuk kawan. Buat semua ada hukum ni. Daripada yang diterima yang membeli, inilah yang zahir dibenarkan kata yang menjual. Jadi yang bab ni kita kena tengok mana kata-kata penjual, dakwa penjual diterima. Ya. Dan jika berdiri tanda ada bayinah kebenarannya atas benar yang membeli sekalipun, seperti adalah tikus itu sudah kembung. Kan? Jadi kata kau tikus ni baru tak kembung, ni dah kembung ni. Atau sudah pecah-pecah sekalipun, kerana diharuskan ada demikian, itu pula boleh ia dalam benjana yang membeli juga, dengan sebab ada basah di dalamnya benjana tadi itu. Dan jikalau tiada boleh tasawur keadaannya tikus dalam benjana yang membeli, seperti masuk akan dihampir dan telah disapunya basah ni tadi, dan adalah tutup akan mulut benjana itu baik-baik sekira-kira tidak boleh masuk tikus dalam sekalipun. Maka soal ni kena benar dibenarkan apa penjual. Maka jika ia ketahui akan keadaannya bukan daripada bejana hanya daripada bejana yang menjual, harus ia mengambil barang apa kadar harganya yang ia beri kepadanya daripada harta baik, atau mengambil haknya barang didapatnya, sebab tahqiq batal dakwa menjual itu. Ya, daripada ambil ganti barang lain. Habis. Suilah radhiyallahu an, dan jika bersalahan baik dan mustari. Ni malam ni kita penjual membeli bergaduh. Penjual membeli dia bergaduh. Masing-masing tak. Penjual dengan mustari pembeli pada timbangan pula. Atau pada kadar bilangan, maka apa hukum? Ini kata timbang tak cukup, ini kata dah cukup. Ini kata bilang tak cukup, dah ada perasaan. Maka dijawab, jika ada ihtimal jatuh ghalatnya, mana ada wajah tengok boleh tanggungan silap pada yang menjual, dibenarkan yang membeli. Dan jika tiada ihtimal ghalat, tengok tak ada nampak jalan nak kata salah penjual ni, kan? Maka dibenarkan yang menjual. Sini mana tengok pertimbangan hakim. Dia tengok ujah-ujah, tengok karina hal ni macam mana, kan? Situ kerja sebab hakim ni berat ni. Tak kena berat di jawab akhirat. Sebab 2/3 hakim atau qadi terjun ke neraka. Ya, yang satu yang betul dia masuk syurga. Sebab tu tak betul dia tak banyak. Tapi ini tak nampak benda tu, nampak ada derebar. Kan ada duit banyak. Dia nampak gaji besar bergebut jadi. Jadi hakim jadi qadi kan. Bergebut. Orang dulu takut Abu Nuwas tu sampai buat pura-pura gila. Kan? Ambil pelepah kelapa masuk dalam kelempang. Orang kata buah hari dah gila, dah batal pada bapak dia qadi. Nak gantikan dia. Jadi bila dah ganti lain, nampak dia dah siuman balik. Dia tak ada, baru pecah cerita. Dia tak nak jawatan tu. Sebab dia takutkan hadis Nabi SAW. 2/3 terjun ke neraka. Ya. Susah permit benda ni. Kalau benar ni hebat. Kalau negara tak Islam, apa dia awak? Hukum Islam ditendang. Kau pula duduk tak payah. Kan? Maka dibenarkan yang menjual, tetapi yang terlebih hampir pada kias lah. Dibenarkan yang membeli mutlakan, bila qaid dan tak qaid pada perkara yang disukat dan yang ditimbang dan yang dibilang madud. Ada benda disukat, ada benda yang mauzun ditimbang.
Dia makna dibilang. Kenapa? Asalnya ketiadaan qabatnya. Di situ asal. Asal mana? Ketiadaan qabat. Qabat ni maknanya kita terima cara tam lah. Bila tuan beli barang tu kita angkat, itu dah qabat. Kan? Barang didakwanya intaha Syekh Ali Subra Mullasi, seorang ulama buta namanya. Dia awal-awal kan memfatwakan boleh sembahyang di atas udara. Ya, sedangkan pada zaman dia kapal terbang tadi. Kata tajamnya fikiran ulama fiqh tak lagi tajam. Dia punya hukum dah mendahului, belum ada lagi lah. Sekarang orang pakai hukum. Hari-hari sembahyang ada dari. Syekh Ali Subra Mullasi tadi. Kemudian Nabi babu fi muamalatir raqiq wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.